Boleh? Izan cari tajuk yang lebih menarik lah untuk difokuskan. Boleh tak fikirkan? Yang pasal pemansuhan UPSR. Saya tak dengar. Izan, saya tak dengar. Okey. Dia macam UPSR, menggantikan UPSR. Apakah bentuk penilaian atau pentafsiran baru yang akan menggantikan UPSR yang bersesuaian? Sebenarnya dah ada, dia adalah pentafsiran berasaskan bilik darjah, dah diperkenalkan pun, tapi guru-guru banyak yang tak tahu benda tu. Jadi tak apalah, kita buat satu siri webinar yang akan membincangkan tentang pentafsiran. Pentafsiran tu kalau sekarang kita semua pentafsiran dalam bentuk peperiksaan. Okey, jadi sekarang ni dia nak pergi kepada pentafsiran yang lebih berbentuk autentik, iaitu satu pentafsiran yang berasaskan prestasi pencapaian pelajar, bukan exam 100%. Kamu ikut tak ikut ni cerita UPSR dimansuhkan apa semua? Tahu tak? Tak doktor. Hai, jadi benda tu kita buat webinar. Kita akan buat siri seminar untuk that topic. Untuk webinar tu akan ada speaker ke? Ya, kita akan jemput speaker. Betul. Oh, kita just handle webinar tu lah. Ya, betul. Oh, Ada webinar tersebut. Boleh? Kenapa tak boleh? Boleh je kalau daripada kamu seorang wakil pelajar universiti yang menjalani sistem lama, dan kita jemputlah yang lain. Nak jemput speaker tu macam mana doktor? Jemput speaker nanti kita akan kenal pasti, lepas tu kamu akan hubungi. Saya akan bagi nama, kamu yang hubungi. Sebenarnya walaupun saya tahu saya boleh hubungi tapi tak nak. Saya nak kamu attach. Jadi saya akan bagi nama-nama. Apa dia? Jadi doktor bagi nama. Yes, saya akan bagi nama. Yes, saya bagi nama. Tapi Sabri boleh juga untuk cadangkan siapa nama yang Sabri rasa nak ketengahkan. Kita akan ada slot 1, webinar forum 1 dan forum 2. Forum 1 kita ambil daripada perspektif pelajar. Okey, perspektif pelajar, manakala forum yang kedua adalah daripada perspektif polisi dan dasar. Kalau guru yang terlibat pula doktor macam mana? Itu mereka masuk di bawah forum 1 polisi dan dasar. Dia ada guru daripada sekolah mana? Ya betul, dia ada guru daripada sekolah. Guru cemerlang atau guru pakar atau dia orang ada jawatan apa lagi ya. Kita orang lah yang akan invite nanti ya. Ya betul. Saya akan suggest beberapa nama dan kamu cuba approach lah. Oh faham. Okay, kamu cuba hubungi sebab yang itu saya nak, kalau boleh kamu buat lah. Boleh je kamu. Jadi doktor sekarang kita punya dengan proposal yang kita dah hantar dekat orang punya advisor tu dah jadi macam lain lah sebab ya. Tak apa memang terpaksa lain, tak boleh sebab kamu kena maklumkan bahawa sekolah tutup. Bila sekolah tutup benda tu memang tak boleh nak masuk. Jadi kecuali kamu nak tunggu. Jadi sekarang macam kita orang kena bagi tu advisor kita orang ke atau biar je? Tapi nanti di akhir inform dalam activity log je. Nanti inform dalam activity log. Oh, inform dalam activity log. Cabaran tu. Sebab dia tak akan jauh berbeza daripada apa yang kamu rancang sebelum ini. Sebelum ni kita rancang seminar pembelajaran hybrid untuk kamu, betul? Betul. Izan, grup kamu adalah seminar pembelajaran hybrid. Jadi tajuk masih sama, seminar pembelajaran hybrid, cuma nanti dalam bahagian
fizikal itu akan diubah kerana kekangan sekolah ditutup, maka ianya dijalankan dalam talian. Oh, okey. Okey? Okey. Boleh Cuma yang ini Izan kena pilih tarikh. Okey, kena maklumkan tarikh. Kemudian yang pertama berkaitan dengan tarikh. Kemudian yang kedua jemputan. Mungkin Izan boleh cadangkan beberapa jemputan yang Izan rasa sesuai untuk Izan cadangkan. Okey. Kemudian nanti saya tengok dan saya sesuaikan. Okey. Saya rasa kita buat very simple activity sajalah. Dia lebih kepada seminar pembelajaran hybrid pentafsiran prestasi. Okey, pentafsiran berasaskan prestasi. So kita akan ada 2 slot untuk webinar ni. Dia kan kita ada dua slot lah. Dia macam panggil apa kalau seminar ni kita panggil sidang selari. Okey, dia akan ada dua part. Part 1 yang akan bincangkan di peringkat perspektif penggubal-kumbal dasar dan pelaksana, manakala slot 2 itu akan membincangkan dari perspektif pelajar itu sendiri, terutamanya pelajar yang mengikuti sistem peperiksaan UPSR dan pelajar yang inilah maksudnya kita ambil sesi pelajar macam kamu adalah sistem UPSR mula diperkenalkan, kemudian kita akan dapat juga perspektif daripada pelajar dalam sistem lama sebelum ini, dan daripada perspektif tu kita akan tengok apakah future, apakah bentuk pentafsiran yang bersesuaian masa kini. Okey, cuma nak cari pelajar petah bercakap tu saya tak tahulah ada tak ada. Dua slot ni pada hari yang sama atau hari yang berbeza? Hari yang sama kot, kita buat 2 jam je, tak payah panjang-panjang, 2 ke 3 jam je dia punya webinar. Kamu nak buat 2 hari ke? Saya tak larat lah banyak 2 hari pack saya punya jadual kerja saya. 1 hari je, boleh tak? 1 hari saja kita packkan dia. Okey, kita slot in dia dalam 1 hari sahaja. Macam kita buat bengkel seminar saja, 1 hari saja. Tak perlulah sampai 2 hari. Saya lebih prefer 1 hari saja, one off. Okey. Ada soalan? Izan, Syakila, Izzuddin, Sabri. Oh, Izzuddin bukan grup ni Sabri grup Izan. Jadi doktor, sekarang apa yang kita orang kena buat sekarang untuk minggu ni, macam preparation? Okey, pertama tetapkan tarikh, buat tentatif program, poster, dah buat dia punya design and layout poster. Lepas tu kena pasti jemputan, okey. Kemudian draft surat jemputan. Dan bagingan saya, dan kita akan hantar saya akan verify dan kita boleh jalan. Okey doktor. Boleh Okey, ada lagi soalan? Irene? Tak ada Pak. Doktor, Ya saya Amin. kalau untuk pertandingan video pendek tu, boleh tak kalau sebab sekarang ni kita hanya buka untuk pelajar tadika kan, tapi kalau kita buka untuk budak sekolah rendah atau sekolah menengah, boleh ke fix juga untuk budak tadika saja? Boleh lah kalau kamu nak buat. Maksudnya satu kategori prasekolah, satu lagi kategori terbuka pelajar sekolah rendah dan menengah. Dan untuk kategori cikgu tu pun, cikgu tu pula macam mana doktor? Cikgu terbuka. Okey doktor. Okey, terima kasih doktor. Itu je saya nak confirmkan. Tapi nanti Amir kena pecahkan dia punya hadiah tu. Okey? Okey doktor, faham.
Dia punya hadiah tu akan pecah dua kategori, so semua ada 4 lah. Betul, Amir? Betul. Dia ikut by kategori lah. Contoh kalau macam kategori yang terbuka tu tadi, dia untuk satu hadiah. Kalau kategori terbuka tu saya buat hadiah untuk kategori sekolah menengah ataupun sekolah rendah, ataupun dah satu je. Satu je kot. Okay, ke nak pecah. Cubalah kamu kira dia punya kos. Kalau within dalam saya punya peruntukan ada tu, guna je sebab group Irene tak pakai banyak duit. Kan Irene tak pakai banyak duit kan, just cenderahati sahaja. Betul. Dan grup Izan pun cenderahati sahaja. Okay, so tak pakai banyak duit lah. Dan nanti yang grup Izan tu pun saya cuba adjust supaya panggil yang, saya cuba tengoklah, kamu cadangkan dulu rakan-rakan kamu, dan kalau tak saya panggil yang kawan-kawan saya saja, jadi tak payah bayar. Okay, saya panggil yang saya kenal saja, minta tolong. Cuma yang penting tetapkan tarikh dulu. Okay. Doktor. Hello. Ya, Hidayah. Ya. Nak tanya, yang saya dari grup Izian. Nak tanya untuk webinar tu nanti ada tentatif juga. So dalam tentatif tu kita nak include apa? Kita orang nak include apa? Okey, dia akan mula dengan ucapan pendahuluan. Lepas tu akan ada ucapan daripada pengarah. Okey, lepas ucapan pengarah kita akan ada ucap tama, kita akan ikut seorang. Lepas tu terus masuk sesi forum. Ucap tama tak lama, setengah jam sahaja. Lepas tu terus masuk sesi forum 1. Dalam forum 1 akan ada 3 peserta, 3 panel, dan kamu akan jadi moderator. Boleh? Di kalangan kamu akan seorang akan jadi moderator. Boleh ke? Nak suruh juga kamu buat, kamu attach. Boleh, Doktor. Boleh. Okay. Nak juga mesti kamu attach, nanti kamu tak dapat apa yang saya nak. Okay, kemudian lepas itu rehat sekejap dan kita masuk sesi 2. Sesi 2 akan ada 3 lagi moderator. Lepas tu majlis penyampaian. Kena buat belanjawan. Okay, kena buat belanjawan. Nanti bukan apa, belanjawan tu saya nak attach dalam saya punya permohonan e-procurement menggunakan wang. Okay, menggunakan duit grant. Yes, cenderahati untuk speaker, lain tak ada. Saya rasa cenderahati untuk speaker sahaja. Kalau buat asing lah, supaya nanti dalam report kamu berasingan. Sebab nanti masing-masing akan hantar report dia. Okay. Boleh yang tu? Boleh Tak apa, nanti tentatif Izan atau Hidayah bagi dengan saya, bagi juga dengan yang lain. Okey, bagi dengan saya, dan daripada situ nanti kita boleh kita boleh saya betulkan. Saya tengok dan saya betulkan. Saya rasa bengkel pedagogi tak ada masalah lah. Dah saya tengok dia punya tentatif dah teratur. Cuma buat dalam bentuk jadual lah, yang lebih nampak direct dia punya slot. Sekarang ni gunakan nama Dr. Syahril Nizam Syaharum. Dr. Syahril Nizam. Yes, Dr. Syahril Nizam Syaharum. Kamu type sajalah. Ada tu dia nanti keluar tu, daripada Fakulti Pendidikan Unik Teknologi. Okey, baik Dr. Okey. Ataupun lagi seorang Dorothy Dewitt. Jadi kamu letak 2 nama. Dorothy Dewitt, D-E-W-I-T, Prof Madya. Okay, letakkan 2 nama tu, nanti kamu buat draft surat, nanti saya hubungi mereka untuk dapatkan confirmation tarikh.
Baik doktor. Yang surat tu kami kena buat surat yang berbeza ke untuk komuniti dan penyampai? Ya, lain. Satu surat jemputan mesyuarat, satu lagi adalah surat untuk komuniti. Dia akan ada 3 Irene surat nanti. Lagi satu nanti dia akan ada pula surat surat mesyuarat lain, surat jemputan lain, lepas tu surat jemputan menyertai aktiviti lain. So dia ada 3 surat yang kamu akan attach dalam report. Kalau ikut yang lepas lah. Oh, okey. Okay. Poster-poster yang kamu buat ideal, poster yang kamu buat apa semua tu, walaupun nanti kamu ada nak buka kepada, Amir nak buka kepada kategori terbuka apa semua, jangan buang poster asal. Nanti tambah saja poster untuk laporan kamu. Okey doktor. Okay, sebab itu untuk laporan kamu. Sebab laporan kamu tu nanti Ustaz Miza dia akan check benda-benda tu sebagai progress. Saya hanya mengesahkan sahaja aktiviti telah dijalankan. Okay. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Doktor, kalau Ya, untuk cendera hati tu ada limit ke untuk pembelajaran tu? Dia memang limit sebab saya punya baki saya rasa dalam 500 or 600 left. Boleh agak tak berapa yang kita orang boleh dapat kos? Tak, cendera hati tu kamu beli, kalau saya biasanya beli benda yang boleh guna. Okay. Saya punya style macam tu. Macam yang lepas saya bagi termos saja yang harganya 20 di Shopee. Jadi benda tu boleh guna terus. Tak nak beli plug-plug apa semua tu, tak payahlah, lecturer tak guna. Dia berabuk je lepas tu buang. Cari benda yang boleh guna atau benda makan. Okey je. So nanti kita akan post kat setiap panel-panel tu kan? Ya, betul. Nanti kamu yang akan post. Melalui, kalau saya biasa cari topi je, dia sekali dengan belanja post. Dan buat nota dalam tu. Okey, boleh doktor. Okay. Bajet seorang dalam 20 ke 30. So kalau ada 6 orang, so dalam 200 something. Boleh. Tak apa, diorang tak kisah, diorang tak minta bayaran. Selalunya yang saya bagi ni semua nama kawan-kawan. Yang lepas-lepas ni semua kawan-kawan. Sebab saya buat, saya terlibat dengan slot pelajar diorang pun dia tak bayar kat saya. Okay, so bila pelajar saya buat, saya juga akan tuntut balik, saya tak nak bayar. Okay, boleh faham maksud saya? So saling tolong lah. We all saling work gitu. Kecuali kalau kamu dapat, kalau kamu ada kenal lecturer kamu ke whatever yang juga tak ada masalah, misalnya macam Ustaz Miza pun dia tak kisah. Okay, tentang bayaran apa semua, jadi boleh saja. Boleh faham maksud saya? Tapi ada setengah lecturer dia agak particular tentang bayaran. Dia akan kira by hours. 1 jam dalam 200 untuk dia punya talk. 200 ke 300.5. Itu adalah rate yang memang common lah. Di bawah government rate. Okay, boleh Syakila? Boleh doktor. Okay, tak apa, buat bajet. Nanti saya tengok. Dan saya akan mohon dulu kelulusan, dan kalau pihak PGGP luluskan permohonan tu, jadi boleh guna je lah. So far alhamdulillah lah, boleh je, tak ada masalah. Setakat hari ini tak ada masalah. Cuma untuk bayaran cash itu bermasalah, itu saja. Sebab bayaran cash tu dia banyak prosedur dan saya agak risau bila audit apa semua, jadi saya tak prefer cash lah. Itu saja. Okay. Okay. Ada apa lagi? Tak ada doktor. Okay, tak ada Okay, kalau tak ada apa-apa, terima kasih untuk kita punya perbincangan hari ini.
Tak apa, jangan risau. Saya tahu kamu dah risau bila dah dekat apa semua. Okey, tak ada masalah yang tu. Nanti kita atur balik. Okey, cuma tak ada fizikal seperti yang kita rancang awal. Kita akan buat secara online saja semua. Sebab hari tu saya pergi melawat pun, guru besar tu pun tak begitu nak mengalukan saya datang. Pengarah kolej tu tak begitu nak mengalukan saya datang sebab dia takut COVID. Sebab dia baru saja sembuh daripada stroke. Okay, so dia masih dalam treatment, so dia tak berapa sangat lah. So saya kata okey lah, tak apa, kita akan buat secara webinar, cuma perlukan surat formal untuk mohon dia arahkan guru-guru untuk menyertai kita punya slot. Itu saja. Sekolah yang sama, college vocational tu, tetapi kita akan buka kepada umum. Apa dia? Izan? Tak, dia college vocational tu dia ada semua sekali. Okey, dia ada program dia. Lepas tu yang kita ambil adalah cikgu-cikgunya. Sebab benda ni bukan terlibat dengan sekolah direct. Kita pergi kepada cikgu-cikgunya. Tapi pada masa yang sama, Izan juga akan jemput secara umum sekolah-sekolah yang ada. Nanti saya akan attach juga dengan beberapa sekolah lain. Tak apa, yang itu tak semestinya. Yang penting ada crowd saja di kalangan guru apa semua, dan saya akan attach dengan pihak IPG untuk dia punya student join. Tapi perlukan surat Izan, bila ada tarikh dan kita buat surat jemputan untuk menyertai webinar. Tak perlu. Nanti terbuka, tetapi dalam surat tu nanti kalau kecuali kalau kamu ada kontak, kamu kontaklah sekolah-sekolah mana yang boleh. Tapi selalunya bila nak jemput sekolah-sekolah tertentu, nanti dia minta kat kamu surat daripada kementerian lah, surat daripada JPN lah. Tapi bolehlah kamu nak cuba jemput kalau kamu ada di sana yang kenal kawan-kawan. Kamu fahamkan maksud saya? Nah, dia punya prosedur tu suka lah. Apa dia? Ya betul. Kita confirmkan speaker saja. Okay, kita confirmkan speaker dan daripada situ baru kita openkan dia. Okay Okay, boleh? Okay, saya nak masuk kelas. Saya ada kelas pukul 5. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, kita bincang dalam group. Okay, terima kasih semua. Kalau tak faham apa, terus WhatsApp saja. Kalau boleh tak jangan secara individu. Saya akan terlepas pandang. Bukan dah ada group ke Izan? Okay, tolong buat dalam group boleh tak? Supaya saya tak terlepas pandang daripada bahagian-bahagian lain. Okey, sebab saya ada lagi yang kumpulan-kumpulan lain yang jalinan masyarakat dan juga yang projek panggil apa Star Golden Award tu, dia ada lagi satu grup student yang sertai. So agak banyak, jadi saya takut saya keliru. That's why bila kamu bagi-bagi tu saya dah kadang pening. Okay, tak apa. Bincangan dalam grup. Kalau ada yang nak perlu PM personal, boleh PM personal. Tapi kalau boleh dalam grup itu lebih mudah lah. Saya akan terus tengok di situ saja, supaya saya tahu kamu dari mana. Okay. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka puasa. Waalaikumsalam, Doktor. Okay, bye. Assalamualaikum. Okay. Bye.